Alright. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sihat si Fujan. Alhamdulillah. Okay. So, tanpa melengahkan masa kita lagi, okay, kita jalan macam biasa, kelas overview market. So, SOP kita pun macam biasa, siapkan buku nota masing-masing. Okay, pastikan take note apa benda yang kita nak bincang sekarang untuk minggu ini. Okay. So, overview kelas kita pun cara santai insyaAllah. Okay. So, mana ada account trading, standby siap-siap. Mana nak tahu lagi overview, dalam overview tu boleh nampak signal-signal yang goncang-goncang, kita boleh masuk. Kan? InsyaAllah. Okay. So, semua dah makan dah kah? Dah, alhamdulillah. Ada yang diet ke? Atau ada yang tak boleh nak makan ke sebab untung tak banyak ke? Untung tapi untung tak banyak. Ada kan panggil macam tu? Puasa. Alright. So, kita akan start overview kelas kita untuk minggu ini, untuk sampai hari Jumaat. So, sebelum tu kita tengok dulu last kita buat overview minggu lepas. Okay. So, saya dan ada rekod lebih kurang 3 pair saya, yang lain saya terpadam juga. Okay. So, tak apa, kita tengok dulu overview untuk USD CAD, UCAD. Okay. So, untuk kita punya UCAD, last kita predict harga memang nak naik. Kan? So, daripada daily, H4, still uptrend. Okay. So, apa yang benda yang kita dah tanda dekat daily, dekat H4 dan H1, alhamdulillah, so far sampai target kita. Okay. Memang kita fokus untuk uptrend. Okay. So, saya rasa ramai yang ambil peluang untuk buy masa minggu lepas. Kan? Ada yang untung dalam pair UCAD ni. Betul ke? Ada ke? Siapa yang untung banyak kat pair UCAD ni? Sikit je. Sikit, 200 pip. 200 pip sikit Cantik. Okay, so UCAD Abang Hakim punya favourite lah. So dia dah target hit sampai 2 kali dia panggil Okay, so tak apa. Alhamdulillah rezeki. Yang lain yang mana baru start untuk kelas overview kita, yang baru nak tengok, boleh saja take note benda-benda ni dan boleh guide hampa untuk seminggu punya kita nak trading. At least kalau tak ada signal ataupun malas nak tunggu signal lambat ke sangat ke apa, nak masuk sikit-sikit, nak cuba, boleh guna pakai dengan apa benda yang kita buat review untuk hari ni lah. Okay. So, kita start dengan USD CAD. USD CAD macam biasa, last marking kita untuk minggu lepas, kawasan resisten dengan kawasan support dalam keadaan tertinggi yang terbaru dan terendah yang terbaru. Okay. So, yang kelabu ni, pada minggu lepas kita dah tanda lah. Okay. So, kita pergi time frame yang lagi kecil, di H4. Di H4, apa yang kita nampak dalam kawasan ni, yang minggu lepas kita tanda di sini. Di area sini, yang keleping ni. Nampak tak keleping ni? Yang saya tanda ni. Okay, ini adalah kawasan resisten dan ini adalah kawasan support. Okay. So, apa yang kita dah buat prediction untuk minggu lepas, dia sampai ke sini dan akan terus dari resisten. Baba. Okay. Mencari resisten dan terus pecah. So, memang target kita nak naik. Okay. Dia nak naik sampai mana? Sampai kawasan support di kawasan daily. Okay. Time frame daily. Okay. So, ada peluang lagi untuk naik.
Cumanya sekarang ni market dia buat korektif untuk menuju impulsif. Okey. So apa yang kita boleh nampak di sini, kawasan H4 dia dah sampai dah kawasan resisten, di mana kawasan resisten yang kita boleh nampak clear di sinilah. Sama dengan kawasan daily yang kita tanda di area sini. Dia dah sampai. Kemungkinan besar sekarang ni apa yang kita boleh nampak di sini daripada daily uptrend, okay, DH4 uptrend, DH1 dah bertukar menjadi downtrend. Okay. Cuma kita nak buat confirmation di sini apabila di time frame H4 sekarang ni apa yang kita nampak dah sampai kawasan resisten. Okay. So bila kita buka, kita tengok betul-betul di daily ni sampai dah kawasan resisten. Hampir sampai dalam keadaan yang sama juga. Sebab di daily kalau kita tengokkan harga resisten yang tertinggi adalah atas ni. Okey. Tapi kalau kita nak nampak lebih detail, kita pergi di H4, kita scroll di H4. Kita scroll di H4, kita boleh nampak dengan lebih detail harga resisten di kawasan sini. Okey. So apa yang perlu kita buat sekarang ni, dia dah sampai resisten. So market akan buat reaction untuk bertukar arah semula. Tapi kita belum confirm lagi kawasan yang bertukar arah ni ada di antara terus dia akan turun semula ataupun akan naik lagi. Cumanya sekarang ni kita boleh buat untuk prediction UCAD, apa yang perlu kita buat, kita tengok di H4 sekarang ni, kita buat satu penandaan baru resisten, okay, di sini, okay. So seandainya harga nak naik lagi ke atas, dia kena pecah kawasan. Dia akan pecah kawasan ni dan pecah area sini, level ni. So kalau kita nak fokus buy, first thing kita kena tunggu dulu dia pecah kawasan ni. Tapi dalam keadaan sekarang dia bermain dalam kawasan sini. Dia tak boleh pecah lagi kawasan sini. Kalau kita buka di daily, apa yang kita nampak? Kawasan resisten yang terdekat di area sini. Okay. So pastikan dia pecah kawasan ni baru kita boleh fokus buy. Okay. So sama juga untuk penurunan dia pun, pastikan dia kena pecah kawasan support ni. So di antara resisten dengan support ni, antara dua ni, pastikan dia pecah atas ataupun pecah bawah. Okay. So saya nak bagi gambaran lebih clear sebab ni dah terlampau banyak sangat penanda kita. Saya delete semua penanda. Okay. So kita tengok balik daripada daily macam biasa, resisten. Okay. Support pun macam biasa. Okay, ni di kawasan daily. Kita pergi di H4, H4 kawasan daily, H4 kawasan resisten dengan kawasan support yang terbaru hampir dah berubah dah juga. Sebab apa? Resisten boleh dikatakan sama. Okay. So kalau kita nak tengok lebih detail untuk H4 resisten, memang dalam keadaan yang sama. Kita boleh ambil di sini. Okay, di area sini. Cuma tadi kita tanda di daily, kita ambil di hujung saja. Bila kita buka di H4, kita boleh nampak lebih detail lah. Okay. So kawasan resisten di kawasan H4 dengan daily adalah sama. Okay. So kita cari kawasan support yang terbaru di kawasan support yang terbaru di kawasan H4. So wujud tak kawasan support yang terbaru? Wujudlah kan. So kita buat penandaan di sini. Okay. So dalam keadaan daily sekarang apa yang kita nampak, dah sampai kawasan resisten. Market akan buat reaction, turun semula. Okey, yang turun semula ni kita nak buat double confirm. Apa dia? Apa yang kita boleh buat double confirm, apa yang kita boleh nampak di sini, kita kalau seandainya harga nak menurun semula, dia kena pecah kawasan support di sini. Okay, kawasan support ni kawasan MA50. Apa ada MA50? Okey. So tak apa, kita pergi time frame yang lebih kecil di H1. Di H1 apa yang kita boleh nampak ada satu resisten yang terbaru di sini. Di area sini. Okay. So resisten yang terbaru di area sini. Saya tukar color dulu. Okay. Dia dah touch dah kawasan ni. Kawasan resisten ni dia dah touch. Okay.
So, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kena tunggu kepastian di mana harga ni pecah atas ataupun pecah bawah. Kalau pecah bawah bermaksud harga akan menuju terus ke bawah sehinggalah resistance support yang terbaru. Okay. So support yang terbaru. So harga boleh sampai di sini. So sebelum tu kita tengok di H4. Di H4 apa yang kita nampak, market dah membuat impulsif. Okay. Dan sekarang ni dah buat korektif. Mati korektif dia di resisten H1. Okay. Dan market akan menuju impulsif semula. Okay. So dalam banyak-banyak impulsif yang dia akan turun, mungkin dia akan cari support yang pertama yang berdekatan dulu dekat sini. Di area sini. Okay. So semua clear tak di sini? Semua faham kan? Clear. Okay. So apa pun sekarang ni dia akan cari kawasan support yang terbaru di sini dan menuju di sini. Sebab dari sini ke sini dia ada support. So pastikan dia pecah kawasan support ni baru dia tuju di sini. Dan apa yang kita boleh nampak bila kita buka di H4, okay. So boleh nampak dengan jelas kawasan impulsif mati di kawasan support, korektif mati di kawasan resisten di H1 yang detail kita tanda tadi, okay, dan membuat impulsif semula di kawasan support. So sini ada satu support dan bawah penghujung ada satu support. Okay. So kita fokus untuk support ni dulu. Mungkin yang ni kita boleh fokus lebih jauh ke daily. Okay, kita buka di daily, apa yang kita nampak, seandainya price tu turun sampai sini, bermaksud dia akan berlega di kawasan ni. Okay. So apa yang kita boleh predict sekarang ni, cuma kita tunggu confirmation di H1 dia pecah kawasan ni. Okay. So apa yang kita nampak clear di sini, impulsif, korektif dan impulsif. So untuk minggu ni, UCAT mungkin kita boleh fokus sell insyaAllah. So cari peluang-peluang yang cantik untuk kita nak fokus sell. Pastikan dapat information yang macam saya terangkan sebelum ni. Sebelum kita nak buy and sell, pastikan kedudukan dan apa yang benda perlu, SOP yang perlu kita tunggu. Dia menonjolkan diri dia untuk dia menunjukkan kita patut sell ataupun buy. Apa dia yang menunjukkan dia untuk kita nak fokus buy atau sell? Siapa boleh bagi jawapan? Engulfing. Engulfing, pandai. So biar clear dulu benda tu depan mata kita. Di time frame H1 ataupun di H4. Kalau wujud benda tu, insyaAllah kita boleh fokus sell. Tapi apa yang sekarang kita nampak clear di sini, di daily dah mewujudkan engulfing. Engulfing di daily dah mewujudkan, dah tunjulkan diri dia. Cumanya di H1 kita nak nampak lebih clear. Mungkin di H4 akan bagi jawapan, insyaAllah. So kita boleh nampak daripada kita boleh nampak clear di situ daripada satu persatu time frame, insyaAllah. Cumanya siapa yang kalang kabut nak masuk market, faham-faham keadaan ni dulu baru boleh masuk. Okay, so untuk USD CAD clear kah? Ada sebarang pertanyaan? Ada siapa-siapa nak tanya? Si Fujan. Ya. Ya, pasal engulfing dekat daily dah nampak. Okay. So nak kena tunggu engulfing dekat mana lagi tu? H4, H1 lah? H4 ataupun H1. Sebab di daily ni time frame untuk satu hari bang. So dalam candle di time frame daily, nampak ni, sebatang ni turun, dia buat react, dia buat reaction, dia naik balik hampir sebatang. Tapi dia tinggal shadow. Kan? So kadang-kadang dalam keadaan ni, dia dah sampai kawasan ni, dia akan bermain di sini dulu. So kita tak mau market dulu, kita belenggu lama-lama sangat. Kan? So apa yang patut kita buat sebelum kita nak belenggu lama-lama, pastikan betul-betul dia keluar satu-satu petanda untuk kita nak sell. Okey, yang lebih cantiknya satu engulfing yang tak kisahlah.
Yang hidden engulfing kan yang terjadi di kawasan korektif ni, di kawasan resistant yang dengan lebih clear kita boleh nampak, better kita share. Sebab apa? Kalau seandainya signal tu keluar, bermaksud kita tak akan tunggu lama dalam market tu. At least kalau kita nak boleh dapat 20-30 pips pun insyaAllah boleh dapat clear. Kalau seandainya macam ni punya keadaan, kita nak masuk bukan tak boleh, boleh. Tapi takut di sini dia bermain kawasan resistant, kan? Duk main area sini. Buat sideway lah. Dia akan buat sideway. Apa yang kita nampak sekarang ni, tengok. Dalam pergerakan candle sekarang nampak sebaris macam mana. Beza kan? Sebaris dia lain macam kan? Dengan keadaan-keadaan sebelum ni. Kan? Boleh clear tak? Clear. Clear nah. So apa pun kita tunggu dulu. Kalau nak sell awal pun boleh, tak ada masalah. Pastikan lepas ni. Di time frame 15 minit. Area sini. Kalau dia wujud, kalau dia pecah kawasan ni, boleh sell, tak ada masalah. Tapi dia akan tergantung di sini pula lah. Tapi boleh lah kalau nak makan dalam 20 pip, 30 pip tu boleh lah. So, mungkin lebih detail kita kena tengok di time frame H4 ataupun H1 bila dia keluar engulfing sell ataupun buy. Tapi apa yang kita fokus sekarang ni, sell. Seandainya harga pecah ke atas, pastikan dia mewujudkan engulfing buy. Yang tu saja. Boleh? Clear? Clear Sifu. Clear, Alright. Alhamdulillah. So untuk USD CAD kita fokus sell. Cumanya kita tunggu confirmation untuk kita nak sell saja. Okay. So kita pergi ke pair gold. Gold prediction kita untuk minggu lepas pun 100% jadi. Okay. Sampai di kawasan impulsif, di kawasan support, dia membuat korektif di kawasan resistant. So yang ni yang kita tanda di kawasan daily, support dengan resistant. Okay. So ini adalah kawasan support, ini kawasan resistant. Di H4 support dia sama. Ni di H4 punya resistant yang terbaru yang kita tanda. Ini minggu lepas kan. So dah sampai kawasan resistant. Nampak? Bila dia tak mewujudkan engulfing sell, takut dia jadi macam ni. Sekarang ni dalam keadaan sideway. Apa yang kita nampak sekarang ni dalam keadaan sideway. Dah habis sideway di bawah, dia mewujudkan pula sideway di atas. So benda ni yang membelenggu kita dalam market. So kita jadi lama sangat ni. So apa yang kita boleh nampak di H1 dia akan jadi macam ni. Harga ranging bermain di kawasan resistant. Okay. So apa yang perlu kita buat sekarang ni daily, kita boleh fokus sell. Cumanya okay. Resistant di kawasan H4 yang saya tanda minggu lepas dah membuat korektif. Okay. Korektif di H1 di daily belum mewujudkan lagi signal engulfing sell. Okay. So di sini bermaksud kawasan sini di H4 pun tak mewujudkan engulfing sell lagi. Okay. So di sini tak bagi satu confirmation untuk kita nak sell lagi. Tetapi kita boleh buat prediction untuk prediction kita. Kena tunggu harga ni lepas pada kawasan resistant. Kawasan support. Yang kita tanda pada minggu lepas ni, kawasan support ni. Dia kena lepas. Bila dia lepas di H1, bermaksud dia akan buat korektif semula di time frame yang lebih kecil. So bermaksud bila dia lepas dia akan membuat korektif semula di kawasan sini. Okey, di kawasan 5 minit dan menuju terus ke bawah. Tapi apa yang sekarang kita nampak yang lebih clear, di H4 adalah kawasan sideway. Okey. Di H1 bermain dalam kawasan high resistant dengan support. Okey. So apa yang kita boleh fokus sekarang ni, dia dah lebih pada MA50, satu di 5 minit, di 15 minit, time frame 15 minit. Nombor 2, dia di bawah MA50 di time frame H1. Nombor 3, dia dah test
MA50 di H4. Okay. So, di H1 dengan 15 minit dah confirm turun. Dah turun. Cumanya di H4, di dalam kawasan kotak yang sama. Dalam keadaan sideway. Dia tak pecah. So, pasal itu saya kata kena tunggu sampai dia pecah dalam kawasan support yang kita tanda ni di time frame H1. Clear tak? Ya. Clear kan? 29 mata memandang hanya menjawab seorang. Adakah yang lain semua jadi CCTV? Cuba bagi jawapan sikit. Clear. Ayah Leong apa nak kering nak bercakap ni? Yang ni H1. Okey, nak datang gambar sikit boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Letak dekat H4 punya frame tengok macam mana. H4 Okey, H4 macam ni. So apa yang kita boleh nampak di H4 sekarang ni, dia dah test kawasan MA50. Dan apa yang kita nampak di Delhi sekarang ni, daripada impulsif, korektif dan membuat impulsif semula. Okey. So seandainya confirm nanti dia pecah saja di kawasan MA50 ni, bermakna harga memang wujud untuk menjatuhkan diri dia, menerjunkan diri dia seperti panda lela reno. Okay, so untuk goal kita boleh fokus sell. Jangan bermain-main dengan sell. Jaga-jaga sama. Nanti sell diri anda pun boleh mati. Okay, sebab goal impact dia besar. Kena jaga-jaga lah. Nak main goal ni better buat kajian yang cantik, yang clear kita nampak. Tak apa kita masuk. Jangan main-main tibai saja. Nah. So, kita tunggu saja dia pecah di kawasan support di H1 yang kita tanda ni. Kalau dia pecah, bermakna harga tu betul-betul nak turun. Okay, so hari ni hari Isnin, mungkin esok kita boleh nampak dengan lebih clear. So, untuk goal kita fokus sell. Okay, kita fokus sell, cuma kita tunggu confirmation saja. Mungkin esok kita boleh nampak, insyaAllah. So untuk XAU USD gold semua clear kan? Ada sebarang pertanyaan? Clear. Clear nah? Clear. Alright. So ada any suggestion nak ulas pair yang siapa nak? Boleh, tak masalah. EU. Apa dia tak dengar? EU. Euro USD. Euro USD. Okay, Euro USD. Okay, untuk Euro USD kita tengok sekarang ni EUR USD EU. Kawasan Delhi adalah kawasan downtrend. Okay, candle bermain di bawah MA50. Okay, so di H4 bermain di atas MA50. Okay, di H1 candle bermain di atas MA50. So sekarang ni Delhi kita nampak dah downtrend. Okay, so bila di H4 kita nampak dia bermain di sekitar kawasan MA50. So dalam keadaan macam ni bermaksud keadaan sekarang ni apa yang kita nampak? Keadaan sideway. Clear tak sideway dia? Okey. So cumanya sekarang ni kita tak boleh nampak dengan lebih clear di kawasan ni kita nak buy ataupun sell. Okey. So saya nak bagi nampak lebih clear apa yang kita boleh nampak sekarang ni. Macam biasa kita tanda support dengan resisten di kawasan Delhi, support dan resisten di kawasan Delhi. Okay, so kita pergi di time frame H4. H4 kawasan support dia sama. Kita tengok kawasan
resisten yang terbaru dan tertinggi di kawasan H4 di sini. Area sini. Okay. Dan kita pilih H1. H1 apa yang kita nampak? Harga sekarang, harga yang bermain sekarang di kawasan sini. Kawasan H4 dah jauh. Kita tak nampak lah. Okay. So, kawasan support di bawah. Kita boleh ambil kawasan support dan resisten yang terbaru di kawasan ni. Untuk kita prediction. Di area sini, saya tukar color dulu. Ini sama juga kawasan support yang terbaru. Okay. Okay. So apa yang kita nampak sekarang ni, di Delhi, kawasan dia dah sampai kawasan support di kawasan Delhi, area sini. Ini dah sampai dah. Okay, saya tunjuk lebih detail. Kawasan ni dah sampai dah. Okay, kawasan support di Delhi. So, market dah sampai di kawasan support membuat reaction. Bila dia membuat reaction di H4, tengok kawasan ni. Okay, kawasan resisten di H4 yang kita tanda ni adalah kawasan resisten yang terbaru. Okay. So, kita back di H1, kawasan yang sama juga kawasan resisten yang tadi kita tanda tadi. Di H1 ni dah sampai, market membuat reaction semula. Okey, mencari kawasan support di kawasan ini juga. Okey, support dan akan membuat bunyi apa tu? Ada orang masuk order kan? Ada punya mesin. Alright. So, apa yang kita nampak di kawasan Delhi? Impulsif, korektif dan impulsif. Tapi di sini impulsif ni sekarang kita tak boleh nak nampak clear sebab kawasan ni kawasan sideway. Okey. Dengan lebih clear apa yang kita boleh buat di sini, cuma kita menunggu di kawasan H4. Di H4 apa yang kita nampak sekarang ni, dia membuat impulsif, korektif dan impulsif. Okey. Kawasan ni yang membuat impulsif menuju korektif. Sekarang ni betul-betul susah nampak ni. Okey. Apa yang kita boleh tunggu, sebab sekarang ni yang kita boleh nampak mungkin price akan sampai di sini. Di area kawasan resisten di kawasan H4. Okay. So bila di Delhi, apa yang kita nampak, first thing dah wujud engulfing buy. Okay. So target kita di kawasan sini. Sini ada satu resisten dan di area sini yang tadi kita tanda di H4. So target kita harga price akan naik sampai ke sini. Okay. So daripada sini kalau lebih detail kita nampak sekarang ni macam baru ni Cikgu Reza kita ada ajak impulsif. Okay. Dia membuat korektif di Delhi, korektif dekat dalam yang sama, dalam keadaan yang sama di H4 dia mewujudkan impulsif, korektif dan impulsif menjadi balik impulsif, korektif dan impulsif. Itu di time frame yang lebih kecil. Tapi kalau kita tengok di daily, dia akan membuat korektif semula. Dan mencari kawasan support. Yang ini kita boleh fokus di sini. Dan seterusnya di bawah ni. The next level. Okay. So sekarang ni cuma kita boleh fokus untuk buy hingga dia sampai kawasan resisten di H4, di area yang saya tanda ni, kawasan resisten di H4. Sampai di sini kita tunggu pula dia mewujudkan signal untuk kita sell, iaitu engulfing buy. Seandainya price pecah di kawasan ni, bermaksud dia akan pergi next level sampailah kawasan sini.
Tapi apa yang lebih clear kita nampak, dia akan turun lah. Tak sampai sini. InsyaAllah. Dia cuma sampai di sini. Sebab di daily dia membuat impulsif, korektif dan impulsif. Untuk long term sekarang ni kita boleh fokus sell. Tapi untuk short term kita boleh fokus buy mungkin sampai sini. Bila dia sampai area kawasan sini, di area sini lebih kurang 100 pip. Lepas tu kita stop kita punya buy dan mungkin kita boleh fokus untuk sell. Boleh faham kan? Faham, Okay, faham. Boleh bang. Boleh. Yang lain? Okay, faham. Nampak. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya, tak ada masalah. Dia kena lepas pada resisten H1 kan. Baru buy. Okay, so apa yang kita boleh nampak di sini, di H4, kawasan resisten ni resisten yang terbaru ni, pastikan dia, okay, dalam keadaan ni, pastikan dia pecah kawasan ni, baru kita buy. Okay. Baru kita buy. Sekarang ni, tunggu dia sampai sini dulu. Bermaksud kalau dia sampai sini memang nak menuju ke atas terus lah. Dan apa yang kita nampak clear di sini, satu, yang ni saya bagi lebih detail lah. Sebab semua pakai MA50. Okay. So, take note benda ni . First thing, satu, dia dah sampai kawasan support. Nombor dua, dia mewujudkan engulfing buy. Nampak ni? Clear tak? Engulfing buy ni. Ya. Okay. Nombor tiga, dia melanggar MA50. Di kawasan H1 dah melanggar MA50. Yang ni dah nampak strong untuk kita buy dulu. Okay. So, bila kita pergi di time frame 15 minit, benda yang sama mewujud, engulfing buy. Nampak? Okay, dah test kawasan MA50 di 15 minit. Okay, di H1 pun dah sadar pecah, di 15 minit pun dah pecah MA50. So, di H4, candle berada di atas MA50. Okay. Ingatlah Cikgu Reza, kita ada ajak pas berkenaan doji. Nampak ni? Dia buat impulsif, korektif. Nampak candle kawasan support ni bermain di kawasan doji. Clear tak? Clear. So matinya di sini dan dia akan membuat impulsif semula. Okay. So untuk minggu ni mungkin kita boleh fokus buy dulu. Seandainya hari Rabu kalau dah sampai sini, jangan hold position anda. Okay, kalau dah sampai kawasan ni ataupun dekat-dekat kawasan ni, hampir-hampir dekat, boleh close dulu position untuk kita nak fokus untuk sell pula. So sekarang ni kita fokus buy dulu. Okay. Boleh nah? Clear? Boleh. Alright. Okay, dalam 30 mata memandang ni, saya nak tanya, siapa yang boleh faham support dengan resisten dengan lebih clear? Untuk kita nak buat prediction. Siapa boleh jawab? Ni saya nak tarik dia masuk buat soalan ni. Sebab apa kita tanda support dengan resisten SNR? Sebab apa di situ mewujudkan kawasan impulsif dan korektif? Siapa? Cuba. Siapa volunteer? Bukan senang-senang nak buat macam ni. Cepat. Saya. Hakim selalu sangat. Oleh pula. Hakim dah tera dah. Siapa tu? Hakim ada dua. Siapa tu nama? Saya. Alamak. Ini bukan kaleng-kaleng. Cikgu Reza. Hai, bila tanya semua faham. Bila tak tarik seorang pun tak boleh. Apa cerita ni? Kemon ni. Cepat. Alright, siapa yang masuk saya belanja satu benda. Siapa yang boleh jawab masuk untuk kita dapat prediction satu pair ni, dia boleh jawab dengan tepat, saya belanja dia. Cepat. Ada kan? Halo. Semua diam Reza.
Semua hilang. Ha? Semua terus hilang. Oh, hilang ni. Semua terus hilang. Hilang. Lagu tu kita boleh close kot kita punya kelas malam ni. Nah. Semua dah faham dah tu maksudnya. Boleh ke saya nak tutup kelas kita? Boleh. Saya pilih salah seorang nama. Senang. Jo. Jo Marikan ada dalam ni? Ada. Okey, kita pilih ni lah seorang. Abang Nur Azman. Abang Isam kita. Boleh ke Abang Nur Azman? On. Boleh saja. Boleh. Okey, semangat tu kena ada. Baru kita. Alright, kita tengok pair GU. Abang nak pair apa? GU ke UJ? EJ. EJ. Yang ni mesti ada floating ialah EJ. Right. Tak apa, kita santai-santai. Tak tahu kita belajar. Clear. Silap chat. Ni kalau betul jawapan ni saya belanja abang. Okay. So okay bang, daripada prediction kita untuk every week yang kita buat, time frame apa dan apa yang kita guna untuk untuk support resistance? Kalau saya punya faham tu, Okay. kita tengok pada daily dulu kan. Okay. Kalau kita tengok yang kalau nak confirm tu H4 dengan H1 lah yang kita apa tu trend H4 dengan trend H1 kan, trend 1 trend 2 tu, H4 dengan H1. Alright. Okay. So sekarang ni untuk daily apa yang patut kita buat? dari support dan resistance yang terdekat. Support dengan resistance yang terdekat boleh tunjuk ke saya dekat mana? Support ni Boleh ada pen situ boleh tanda ni. Apa ada juga pen tak? Tak ada Dekat mana area sini kan? Dari mana? Kalau resistance atas ni ni hanya ni bawah ni ya. Ni nah. Ya. Right. So kita ambil di area sini. Okey. Betul. Resistance untuk support ni yang bawah yang terdekat ni lah, yang baru ni. Yang baru ni. Ya. So support ni kita dah nampak di area sini kan? Ya. Empat kawasan yang sama. Okey. Lepas tu kita pergi time frame H4. Okey, H4 kat mana kawasan resistance dan support? Resistance yang terbaru ni yang dekat dengan MA50 tu. Ni. Ya, Ini ke? Ya. Alright, kita tanda di situ. Support Resistance. Okey, support Support dia bawah ni. Sama masih ikut yang D1. Okey, sampai cantik. So harga bermain di kawasan tengah-tengah kan? Ya. So kita pilih time frame H1. H1 apa yang kita nampak kat sini, support dengan resistance dia sama ke bang? Ya, lebih sama. Cuma yang ni boleh kira ni yang mana tu? Yang resistance yang bawah M50 ni. Ni yang tengah yang dekat line ni, yang dekat line ni. Inilah. Ya. Betul. Okey. Support. Sekarang ni apa kita nampak kawasan resistance di H4 dengan daily sama. Okey. H1 ada satu resistance yang dia sampai. Okay, so kita tanda di kawasan resistance yang dia dah sampai. Okey, daripada sini ke sini kan jauh kan. So harga pasar di sini. Okey. Ya. Kita tanda, kita tukar color dulu. Right. Kita tengok di H1 harga support yang terbaru pun kita boleh cari di kawasan sini lah. Okay. Okay. So bila kita tengok di daily, apa yang dia dah buat? Impulsive, okay, corrective,
korektif, Okey. dan impulsif semula. Okay. Okey. So di sini apa yang kita nampak di daily, impulsif, korektif dan impulsif. Betul? So kita nak nampak lebih clear, kita kena pergi time frame yang tadi kita tanda lah, DH4. Okey. DH4 apa yang kita nampak di sini, dia dah sampai kawasan resisten DH1 yang tadi kita tanda. Okay. Resisten DH4 adalah resisten yang terbaru. Okay, kita back di kawasan time frame daily. Apa yang kita boleh nampak sini, dia dah buat kawasan korektif dan menuju kawasan impulsif. Betul? So, impulsif dia, mungkin dia akan sampai di kawasan sini. Okay, yang ini untuk long term lah. Kan? So dari ke sini pun lebih kurang 270, 280 lah. Okay. So bila kita nampak di kawasan resisten yang terbaru, support sama juga di daily. Okay. Kita back time frame H1, apa yang kita boleh nampak, kawasan ni sekarang ni dah sampai kawasan resisten di H1. Okay. Support yang terbaru sekarang ini nampak clear di kawasan H1 di sini. Okey. Betul? Okey. Okay. Yang kita boleh nampak clear di H4 tadi, dia membuat korektif. Kan? Tapi betul. dalam masa yang sama, di H4 sini, dia membuat impulsif. Nampak ni. Korektif. Dan mungkin membuat impulsif semula di sini. Okey. Kita buka di daily, mungkin harga dia akan sampai di sini. Bermaksud kawasan impulsif tadi yang nak jadi di daily ni, okay, dia bermain di sekitar kawasan ni dan akan turun balik. Okay, nampak clear tak? Daripada daily membuat impulsif semula, tapi dia tak akan turun terus. Ya. Dia bersangkutan dengan kawasan-kawasan time frame yang lebih kecil. Okay. Okey. So apa yang kita boleh nampak di sini, kawasan impulsif, korektif dan impulsif. Tapi sekarang ni, apa yang kita nampak support di H4, di H1 ni kita tanda ni, okay, sama juga kawasan ni, kawasan resisten, pastikan dia pecah dulu, baru menjadi impulsif sampai ke sini. Okay. Oh. Tapi dia punya maksimum dia boleh sampai dekat support yang di atas tu dah lah. Ataupun dia boleh break juga. Okay, sampai sini. Okay. Apa yang kita boleh nampak di daily, dia tak boleh, kalau dia melanggar saja kawasan lebih pada MA50 ni, bermaksud price ni akan terus tembus ke atas. Oh. Akan terus tembus ke atas. Okay, bermaksudnya sekarang ni dia kena respect di kawasan sini untuk membuat korektif sahaja. So bermaksud di sini, di kawasan ni akan membuat korektif kecil dan menuju impulsif semula. Sebab di kawasan H4 yang kita boleh nampak clear di sini, impulsif, korektif dan impulsif. Tapi dia tak akan terus naik sebab kita dah tahu dah. Daily sekarang ni downtrend. H4 sekarang downtrend. Di H1 dia dah melanggar MA50. Tapi macam saya katalah, bila arah nak menuju lawan arah, melawan arus, dia tak akan terus naik dengan cepat. Dia take time. 13188. Dia take time. Okay. So, apa yang kita boleh fokus sekarang ni, buy mungkin sampai sini, tapi sebelum kita nak buy, pastikan dia lepas dulu kawasan. Kawasan resisten di H1. Okay. Dan lepas saja kawasan ni, mungkin dia akan buat retest balik. Okay, baru kita buy sampai ke sini lebih kurang 100 pip, 90 pip lah, betul lah. Dan sampai kawasan ni saja di H4, mungkin dia akan membuat rejection ataupun korektif untuk kita fokus sell balik. Seandainya tak mewujudkan signal sell, jangan sell lagi. Pastikan mewujudkan signal sell, baru kita sell. Okay. So sama juga dengan sini, seandainya harga ni tak boleh pecah atas, dia menuju terus ke bawah, pastikan dia pecah kawasan di H1 tadi. Bermaksud sekarang ni kita cuma kena tunggu dua benda saja. Dia pecah kawasan resisten di kawasan H1 ataupun dengan kawasan support di H1 saja. Dua benda ni saja. Selagi tak pecah benda ni, jangan kita buy ataupun sell. Faham? Okey. Tetapi apa yang kita nampak sekarang ni lebih clear, dia nak sampai kawasan resisten di H4 yang kita tanda ni, kelabu ni.
Okay. Dalam keadaan yang selamat untuk trading, pastikan dia lepas dua benda ni dulu. So bermaksud, kalau dia tak lepas kawasan resisten di H1 yang kita tanda ni, dia akan terus menuju kawasan impulsif turun ke bawah. Dia akan menuju turun ke bawah. Okay. So kalau dia tak pecah lah, kalau dia pecah bermaksud dia akan ikut kawasan support resisten yang terbaru di H4 di kawasan ni. Itu saja. Cumanya dalam position EJ, EURJPY, kita fokus on sell, tapi cuma sekarang ni tak boleh fokus sell lagi. Kita tak boleh nak tumpu untuk sell direct. Kita kena tunggu confirmation ni dulu. Mungkin kalau pecah apa yang saya nampak sekarang ni dia akan pecah dan menuju kawasan resisten ni. Mungkin kita fokus buy dulu. Tanya sikit. Boleh. Apa kan dekat H1 tu dia dah wujudkan engulfing buy. Betul. And so kat situ kan dia punya candle tu pun dah macam satu ni yang besar kan, yang panjang kan. Betul. So kat situ dia punya support tu dah cukup kuat untuk kita buy dulu kan. Betul. Walaupun tapi kena faham, bila di kawasan support resisten, contohnya di sini kawasan support, di sini ada kawasan resisten dalam jangkaan harga yang kecil. Bila dia mewujudkan engulfing di sini macam ni sekarang ni, matinya resisten di sini bermaksud jangan percaya 100% dengan engulfing ni. Faham? Okey, faham. Sebab walaupun engulfing tu kuat lah. Sebab jalan dia mati dia di sini. Di sini ada traffic light satu. Roblok. So kita kena respect dalam kawasan dulu. Walaupun kita nampak dia nak menuju ke atas, so kita respect di kawasan dulu. Pastikan dia keluar green light, baru kita jalan. Okay? Boleh faham? Okay. Faham. Bro Jones. Ya. Jadi kita nak tunggu dia habiskan satu candle di luar kawasan resistance tu baru kita boleh buy ya? Betul. Okay. Betul. So kalau dia buat shadow kan dia buat jarum tak boleh? Apa dia? Kalau dia buat jarum saya lepas tu dia turun balik. Okey, pastikan dia keluar macam ni bang. Satu batang candle. Dia bukan jarum. Dia bukan jarum. Pastikan candle. Sebab bila dia naik keluar jarum, keluar candle, dia mati di sini, dia tak akan naik terus. Dia akan bagi second chance untuk kita buy balik. Macam ni lah sekarang ni. Hidden engulfing ni dia naik, dia tak akan naik terus. Dia akan bagi chance kita untuk beli di sini. Kalau you all semua boleh tengok dengan detail, ini kata backtest. Di kawasan ni saya tunjuk salah satu backtest. Apa yang kita boleh nampak di kawasan ni, boleh tengok time frame yang lebih kecil, tengok 15 minit dia membuat impulsif, okey. Dia membuat korektif, nampak ni? Impulsif, ni bila kita nampak impulsif di time frame yang lebih kecil pula. yang lebih kecil. Okey. So bila kita nampak yang ni, jangan tiru aksi-aksi ni di rumah, takut ini apa menyimpang ke arah lain. Okey, nampak? Bila di time frame 15 minit, impulsif, korektif dan impulsif. Bila dia pecah saya kawasan ni, dia memberi lagi peluang untuk kita buy. Nampak ni? Re-entry. Re-entry. Kalau siapa belajar BBMA, re-entry. Okay. So benda-benda ni, kalau siapa yang tu saya kata bila backtest banyak, buat banyak homework, insyaAllah benda ni boleh nampak. Lagi satu kekuatan, apa yang kita boleh nampak, dia dah melanggar MA50. Dia membuat impulsif dan menuju korektif semula di dalam kawasan MA50, tapi di atas MA50. Okey, buka di time frame 5 minit, dia dah melanggar dah pada tadi korektif tadi di sini, dah melanggar MA50. Yang ni salah satu signal kita kalau kita nak buy, kalau lebih detail. So bila kita tengok dah langgar MA50, maksudnya dia nak menuju harga ke atas lah. Betul? So apa yang kita nampak di sini di kawasan 15 minit, dia dah buat impulsif. Okey.
akan membuat korektif. Korektif pula di 15 minit dekat mana dia nak ambil? Di area-area mana? Yang ni yang perlunya. Kawasan yang tadi kita tanda ni. Area-area sini. Membuat korektif semula dan buat impulsif semula. Yang ni lebih detail daripada time frame ke time frame yang kita nampak. So mungkin price ni berpeluang bermain balik semula di harga sini dan menuju harga ke atas. Pasal itu kalau dia naik saja pun terbuka sebatang candle di atas kawasan resisten ni, so dia jangan gabran naik. Kita relax, kita tengok dulu. Dia buat cara macam mana candle, macam mana turun base shadow pun, masuk entry. Dengan bos kupang, bos ringgit. Then bye-bye. Lock saja. Boleh faham? Faham. Saya tunjuk tu lagi kecil lah. Maksudnya bila kita banyak buat homework pasal berkenaan perjalanan market yang mana kita nak buat prediction, time frame yang lebih kecil ke kecil tu lebih detail kita nampak. Cumanya kita jangan silap penandaan saja. Macam sekarang ni di 15 minit kita nampak dah impulsif. Kan? Impulsif, di H1 nampak impulsif tak? Di H1 nampak apa? Nampak impulsif lah. Dan di sini impulsif, korektif dan impulsif. So di 15 minit dah nampak impulsif. Dia akan membuat korektif mungkin di kawasan kecil saja. Sebab di H1 nak menuju impulsif. Nampak? Atas MA50 keluar hidden engulfing. Keluar engulfing. Di kawasan atas MA50. Satu point. Point yang kedua keluar engulfing. Okay. So tengok di time frame yang kecil dah langgar MA50. Okey. Kat sini pun sama juga. Nampak dah dia dah buat apa? Korektif menuju impulsif. Okay. Bila tengok di time frame yang paling kecil dia jadi macam ni. Cumanya sekarang ni saya tak syorkan lah you all semua buat trading menggunakan time frame 5 minit. Okey. Untuk 15 minit, 5 minit ni terlampau kecil sangat. Tapi kalau nak tengok pergerakan boleh. Untuk kefahaman boleh. InsyaAllah. Clear? Clear ke? Clear. Baik. Faham. So, semua clear. Saya tarik seorang pun tak mengaku. Saya nak tengok semua dalam 30 orang ni semua kata bubur clear di chat. Saya nak tengok Ustaz. Yang duk jawab 3-4 orang ni. Ya. Okey. So tak apa, saya bagi tunjuk di whiteboard ni. Okay. So kita buat mungkin lebih clear, saya bagi nampak sikit sebanyak menggunakan whiteboard. Okay. Nampak ke whiteboard saya? Nampak. Nampak clear, cantik. Okey. Kita tengok di kawasan sini. Ini yang menaik ni adalah kawasan impulsif. Di dalam kawasan impulsif akan mencari kawasan resisten. Okey. Bila dah mencapai kawasan resisten, dia akan membuat korektif dan mencari kawasan support. Okey. Simple saja. Matinya di kawasan support dan akan mewujudkan semula impulsif di mana? Kawasan resisten yang seterusnya. Okey. So bermaksud
di kawasan resisten yang seterusnya ada sejarah yang lama kawasan resisten yang sebelum ni. Okey, boleh clear tak? Sama juga dengan impulsif dalam keadaan menurun. Yang tadi menaik, yang ini menurun. Yang ini menaik, yang ini menurun. So sama juga dengan kawasan menurun. Permulaan impulsif matinya di kawasan support. Membuat impulsif sampai kawasan support dan mewujudkan untuk menjadikan apa dia? Korektif. Korektif matinya di kawasan resisten dan akan sampai di kawasan support. Di kawasan support. So simple sajalah. So seandainya di H4, di daily, kita dah nampak dia buat impulsif menaik di kawasan daily, membuat impulsif, bermaksud di H1, di H4, benda tu dah jadi impulsif dan korektif dan menuju ke impulsif. Baru nak siapkan di daily. Impulsif saja. Sampai siap impulsif di daily, dia jadi pula korektif di daily. Sama juga korektif di daily, dia akan membuat korektif, impulsif, yang kecil lah, bukan yang besar, yang kecil. Dan impulsif semula. Okey. So akan siapkan korektif di daily. Okey. So, dia bila matinya korektif di daily, dia akan buat impulsif semula mencari resisten kan. Matinya di resisten. Baru di sini pula dia akan membuat impulsif di time frame H1 lah, H4 lah. Ataupun H1 pun boleh nampak juga. Dia akan membuat balik korektif dan impulsif semula. Faham tak? Clear tak? Clear. Yang ni impulsif di daily. Okey. Yang naik turun kecil ni setup untuk impulsif dan korektif di H4. Okey. So setiap kali dia membuat impulsif di daily, bermaksud di H4 nanti ada, di H1 nanti nampak clear, di H4 pun boleh nampak korektif dan impulsif korektif balik. Padahal di H4 dia mewujudkan korektif saja. Dan matinya korektif di kawasan support, dia akan membuat impulsif balik kawasan resisten yang terbaru. Sama juga, sama dia naik ni, di daily dia naik, bukan naik sebatang terus direct. Di time frame yang kecil, di time frame H1 ataupun H4, kita boleh nampak lebih clear. Dia akan membuat impulsif, korektif dan impulsif. Nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak. Okay. Alright. So dah nampak, Alhamdulillah. Okay. So, jangan main-main sangat. Belajarlah sungguh-sungguh. Teknik zirafah, siapa tahu teknik zirafah? Ni nak belajar teknik zirafah. Saya nak ajar satu teknik zirafah. Siapa nak belajar? Siapa nak belajar kata nak belajar? Nak. Yang ni saya bagi advance. Reza pun tak tahu benda ni. Yang ni saya berani jamin. Nama teknik dia teknik zirafah makan. Nak belajar lah? Nak. Mau. Oh, nampaknya zirafah tak cukup makan. Tak apalah. Kita tunggu lain hari. Dah lah, saya melawak saja. Kan? Teknik zirafah ni dia hanya main-main saja, lawak-lawak.
Semua objek teknik ceramah kan. Hai Riza. Dah nama pun siku kita percaya. Ya. Alright, so ada sebarang pertanyaan lagi ya. Kita dah hampir sejam. Ada sebarang pertanyaan? Pasal PP apa last kita boleh ni lagi? Boleh ke Rizal last P? Boleh, silakan. Tambah lagi satu. UJ boleh, UJ. UJ. Okey, siapa yang nak tahu pasal UJ ni? Tolong bagi tahu saya Ustaz. Saya nak. Tolong tulis Ustaz. Berapa orang sini tengok pasal UJ, siapa yang nak tahu? Saya. Boleh tulis dalam chat, tolong Ustaz. Sebab saya kalau request ni saya charge sikit. Kalau request Oh, ni boleh buat duit tu ni tu. 8 orang dah $80 lah. Satu soalan $10. Boleh tak? Boleh. Tolong back in Tolong back in Sekejap saya sertakan nombor akaun saya. Tolong Okay, UJ pun kita biasa buat prediction lah itu. Satu dah sampai kawasan resistant. This one kawasan support di weekly. Daily sama aja kawasan resistant Okay. Sebab apa kita tanda di kawasan daily resistant? Sebab kita di weekly resistant, sebab daily punya resistant kita dah tak nampak. So kita nak nampak lagi clear, kita pergi di weekly time frame. Kita tengok ada resistant tak tepi ni. Ada kan? Okay. So first thing apa yang kita nampak clear di sini ada engulfing cell di weekly dan mewujudkan engulfing cell. Kita buka di daily sama juga dan mewujudkan engulfing cell. Okay. So sekarang ni market dah buat reaction menurun. So kita tengok support dengan resistance di kawasan daily. Kita pergi di time frame H4 kawasan support dengan resistance dah berubah. Okay. So kita cari resistance yang terbaru, yang terdekat kita tengok di H4. Kita tanda. Okay. So kita tengok di kawasan support yang terbaru, kita tanda di sini. Harga sekarang ni bermain di kawasan tengah-tengah. Okay. So kita pergi di time frame H1. Kawasan support dengan resistance dia tu tak berubah, sama saja. Tapi apa yang kita nampak lebih clear, harga menuju ke atas. So daripada daily kita tengok uptrend, di H4 kita tengok downtrend, di H1 kita tengok uptrend. Okay. So dalam keadaan macam ni, daily adalah uptrend, okay. Di H4 adalah downtrend. Okay. Tengok, bila saya tanda di daily sepanjang ni, okay, sepanjang kawasan ni, impulsif yang kita nampak, yang tadi yang saya cuba tanda kan, yang saya cuba terangkan, yang inilah impulsif, korektif dan impulsif. Betul. Di sini pun sama, dia membuat korektif semula. Mungkin harga akan sampai sini. Okay, di H4. So dalam keadaan yang sama, di H4 dah buat impulsif. Kita buka di time frame yang lebih kecil, apa yang kita boleh nampak? Impulsif, korektif dan impulsif. Buat impulsif, korektif di kawasan support dan impulsif. So harga menuju sampai kawasan resisten di sini. Okey. Untuk penurunan yang banyak tu mungkin dia akan buat korektif dulu di kawasan area sini. Okey, di kawasan sini. Ini akan menjadi korektif dan akan membuat impulsif semula. Sampai sini. Ada satu support lagi yang terbaru. Mungkin akan sampai sini. So sekarang ni kita boleh fokus buy dulu sampai di resistance H4. Clear tak? Clear kan? Clear. Yeah. Ada sebarang pertanyaan?
Ya, alhamdulillah. So sekarang ni untuk UJ kita bukan fokus sell dulu. Kita boleh fokus buy sampai dia membuat sampai kawasan resistance ni. Okey, mungkin lebih kurang 50 pips. So kalau kita nak fokus untuk sell, pastikan sama juga dia mewujudkan area kawasan di kawasan resistant menjadi engulfing sell. Baru kita sell. Okey. So apa yang tadi saya terang daripada impulsif, korektif dan impulsif, bila kita tengok di time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak dia membuat impulsif, korektif dan impulsif. Okey. Tapi bila kita tengok di H-Walk, di daily, dia jadi impulsif saja. So bila kita tengok time frame yang lebih kecil, dia akan menjadi impulsif, korektif dan impulsif. Sama juga menaik, dia membuat korektif di time frame daily, korektif. Bila kita tengok time frame yang lebih kecil, dia akan menjadi impulsif, korektif dan impulsif di time frame yang lebih kecil. Okey, apa yang kita tengok yang lebih clear lagi, kita akan nampak benda ni. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Mati setiap kawasan support resistant, dia rapid dengan impulsif dengan korektif. Faham yang tu boleh nampak semua, insyaAllah. So untuk USD JPY kita boleh fokus sell, kita boleh fokus buy dulu. Okay. Sebab memang dah sampai dah kawasan kita target. Okay, dia dah pecah kawasan ni, nampak ni? Dia dah pecah impulsif, korektif, impulsif, dia turun balik membuat rejection di kawasan impulsif. Di kawasan resistant, become to support. Okay, dan akan menuju ke atas. Okey, sekarang ni siapa nak signal yang cantik-cantik kita nak live trade? On tak on? Boleh ke Reza kita nak on pasal live trade ni? Kita nak payung ni pasal satu signal? Boleh. Teruskan. Boleh, okey. So pair apa yang banyak, semua yang banyak-banyak tadi kita review, pair apa yang nampak cantik untuk kita nak buy ataupun sell? Siapa boleh bagi jawapan? USD JPY. USD JPY Alright. Okay. So semua on ke USD JPY? Berapa orang on? Alright. Kita nak bagi signal untuk kita live trade malam ni, insyaAllah. On. 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 Alright. So USD JPY semua standby. Buka account trading masing-masing. Okay. So kita boleh target seandainya harga pecah di sini, di area level sini, bermaksudnya harga nanti pecah saja kawasan MA50 ni, kawasan support ni, semua letak loss lah. So cut loss kita first thing saya beritahu di sini, di area sini. 10911 SL kita. Okay. So sekarang ni kita buy di USD JPY UJ kita. Okay, saya buy now. Bismillahirrahmanirrahim. Right. So siapa nak buy boleh buy, insyaAllah. So SL kita tarik di sini. Boleh. Okay. TP kita tarik di sini. So agak-agak lah kalau harga dah sampai di sini, nampak lembut sangat, boleh saja take profit, insyaAllah. So semua dah buy kah? Dah. Oi, standby semua laju ni. Okay, SL kita 109.911. Okay. TP kita letak di kawasan 110.720 boleh.
Boleh nah? Boleh, boleh. Alright. So dah prepare dah semua. 6 pair kita dah review. So harap semua boleh nampaklah market seterusnya untuk kita dalam minggu ni, insyaAllah. So macam biasa, kalau tak ada apa-apa mungkin saya boleh tutup kelas ni. Semua setuju kan? Okey. Okey nah. Okey, boleh. Terima kasih banyak. So untuk UJ ni mungkin kalau harga turun kita boleh kutip saja sampai harga sini. So jangan sampai pecah area sini di kawasan H1 ni. Kalau dia pecah lah nah. So SL kita memang dah tetap di sini, don't worry. So kalau dia turun saja sampai sini boleh saja kutip harga, tak masalah. Okay, boleh saja tambah entry. Tapi nak tambah entry jaga MM, jangan terlampau excited dan tergopoh ke apa, insyaAllah. So dengan ini tak ada apa-apa masalah. Semua dah faham, tak ada apa-apa soalan. Mungkin saya boleh tutup kelas kita pada hari ini. Okay. So ribuan terima kasih kepada semua tim BOT dan terima kasih banyak-banyak sangat-sangat kepada semua yang support.